Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Anda bersama saya Sadam Idris dalam Berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Antara tajuk utama yang menarik pada minggu ini, Persatuan Setiausaha Sabah anjur kempen derma darah. Majlis penutupan Minggu Setiausaha Perkhidmatan Awam berlangsung dengan jayanya. Integriti dan accountability penjawat awam penting bagi mencapai hala tuju kerajaan. Puan Hamiza, pengurusi baru Majlis Bersama Jabatan sesi 2021-2022. Kehadiran penjawat awam bertugas di pejabat pada kadar 30%, manakala 70% bekerja dari rumah sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa 2. Prihatin dengan keperluan unit tabung darah Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah mendorong Persatuan Setiausaha Sabah untuk melaksanakan kempen derma darah di Wisma Muiz pada Khamis lepas. Program ini dilaksanakan bersempena sambutan Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah MSPA yang diadakan setiap tahun. Penganjurannya turut mendapat kerjasama daripada Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah Insan, Persatuan Setiausaha Negeri serta Persatuan Setiausaha Persekutuan. Presiden SAS Puan Rosnani Haji Tarin berkata, kempen derma darah ini merupakan salah satu komitmen SAS dalam membantu menambah bekalan darah di hospital-hospital terutama semasa penularan pandemik COVID. Katanya, promosi kempen yang mula dilakukan 2 minggu lalu telah berjaya menarik ramai individu untuk hadir menderma darah. Bagaimanapun, hanya 50 orang sahaja diterima selaras dengan pematuan prosedur operasi standard SOP. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita. Majlis penutupan Hari Setiausaha Perkhidmatan Awam Negeri Sabah yang diadakan pada Rabu lepas berlangsung dengan jayanya meskipun dilaksanakan secara maya seperti tahun sebelum ini. Perasmian telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Safar bin Untong dan dihadiri seramai lebih 100 setiausaha di setiap kementerian, jabatan maupun badan-badan berkanun. Ketika menyampaikan ucapan, Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untong berkata, sambutan MSPA yang dianjurkan oleh kerajaan negeri setiap tahun itu sebagai medium untuk meraihkan para setiausaha perkhidmatan awam negeri atas komitmen kerja yang telah diberikan. Jelasnya, kerajaan negeri amat menghargai segala usaha murni, komitmen tinggi serta kerja keras semua setiausaha perkhidmatan awam. Justru YBSKN berharap semua setiausaha akan terus berusaha menjadi kaki tangan yang berorientasikan mesra rakyat serta memiliki sikap yang mudah menambat hati pelanggan. Sesungguhnya kerjaya setiausaha pejabat atau pembantu pribadi bukanlah tugas yang mudah. Sebaliknya memerlukan tahap profesionalisme yang tinggi. Ini adalah kerana setiausaha pejabat merupakan kaki tangan yang berorientasikan pelanggan, di mana mereka perlu memiliki sikap berusaha menambat hati pelanggan. Kerana selepas ketua jabatan, merekalah orang kedua yang akan disapa oleh para stakeholder. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena majlis penutupan sambutan MSPA tahun 2021. Seiring era kerajaan digital, beliau juga berharap semua setiausaha bersedia menerokai kehebatan pendigitalan yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Sabah. Pada majlis itu, seramai 13 orang setiausaha menerima anugerah melibatkan 2 kategori iaitu Anugerah Tokoh Setiausaha dan Setiausaha Cemerlang MSPA tahun 2021. Anugerah Tokoh Setiausaha tahun 2021 diberikan kepada Puan Frida Tinus alias Frida John Tinus dari Jabatan Kerja Raya, manakala selebihnya menerima Anugerah Setiausaha Cemerlang tahun 2021. Integriti dan accountability yang tinggi dalam jati diri penjawat awam sangat penting bagi memastikan hala tuju, visi dan misi kerajaan dapat dicapai dan dilaksanakan dengan jayanya. Setiausaha Kerajaan Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untong berkata, pembudayaan ini penting bagi melahirkan warga kerja yang lebih efisien, produktif dan beretika serta mampu mewujudkan mekanisme kawalan bagi memastikan peraturan dan dasar yang ditetapkan dipatuhi. Kita semua perlu berani berubah ke arah yang lebih baik dan meletakkan integriti sebagai tonggak utama dalam perubahan yang kita ingin capai. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Hari Integriti Negeri Sabah yang dilaksanakan secara maya
di sini pada Kamis. Bersempena sambutan ini juga, satu inisiatif integriti diperkenalkan di peringkat negeri, yaitu penerapan bintang integriti kementerian kepada kementerian yang cemerlang dari segi pelaksanaan dan pemantauan integriti. Keputusan penerapan bintang akan dianugerahkan pada Hari Integriti Negeri Sabah pada tahun hadapan. Dalam majlis ini juga, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri, Datuk Rosmari Datuk Sulai, turut memimpin lafaz zikir integriti. Turut diadakan pelancaran lagu integriti, ceramah khas integriti, dan pelantikan pegawai integriti di 11 kementerian. Sambutan berkenaan dianjurkan oleh Unit Integriti Negeri Sabah, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri bersama Jabatan Perkhidmatan Kompeten Negeri dan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri. Jawatan Kuasa Majlis bersama Jabatan MBJ, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, kini berwajah baru dengan pelantikan pengerusi baru dalam majlis itu. Puan Hamiza Ajmain dilantik melalui persetujuan secara meja bulat oleh semua ahli MBJ selepas sidang mesyuarat MBJ yang berlangsung secara maya pada Rabu. Beliau yang kini berkhidmat sebagai penolong pengarah kanan di Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah Insan menggantikan Tuan Muhammad Azhir Jaini Jeffrey. Tuan Muhammad Azhir Jaini Jeffrey yang berkhidmat sebagai penolong pengarah bahagian pembangunan organisasi Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu akan berkhidmat di tempat baru di Pejabat Daerah Tambunan sebagai penolong pegawai daerah. Saya berharap agar pihak Majlis Bersama Jabatan pihak pekerja sesi 2020-2022 akan meneruskan perjuangan dan menggalas tanggungjawab dengan baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mantan pengerusi MBJ kerana telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menggalas tugas sebagai pengerusi MBJ yang baru bagi JPAN. Majlis Bersama Jabatan diwujudkan sebagai saluran dua hala antara pihak pekerja dan pihak pegawai dalam menyuarakan pendapat, pandangan serta menyumbang idea-idea yang bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi berkenaan. Setakat ini, jumlah keahlian jawatan kuasa MBJ Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah adalah seramai 33 orang. Kehadiran penjawat awam bertugas di pejabat pada kadar 30%, manakala 70% bekerja dari rumah sepanjang tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa 2. Selaras dengan PPN Fasa 2, Majlis Keselamatan Negara telah mengeluarkan prosedur operasi standard SOP terkini yang bertarikh 10 Julai 2021. SOP ini juga telah menetapkan hanya 30% kaki tangan sektor awam negeri dibenarkan bekerja di pejabat, manakala 70% lagi dibenarkan bekerja dari rumah. SOP terkini boleh dimuat turun melalui laman sesawang MKN dan laman sesawang Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID Negeri Sabah. Baiklah, bagi mengakhiri berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, saksikan bingkisan laporan khas RTM sempena program vaksinasi di Pusat Pemberian Vaksinasi Wisma Wanita. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang telah ditetapkan. Untuk lebih banyak berita terkini, jangan lupa layari laman YouTube Jepan TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi. TV Wisma Wanita Kota Kinabalu mula dibuka dan dirasmi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor pada 15 Jun lalu. Hasil kolaborasi antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi mempercepat pemberian vaksin kepada penjawat awam termasuk kaki tangan badan berkanun. Hampir dengan pusat bandaraya Kota Kinabalu, PPV di kilometer 3.5 Jalan Tuaran ini mudah diakses dan mempunyai ruang parkir yang selesa. Petugas PPV ini terdiri daripada warga lebih 10 agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Pada hari ini ada seramai 50 penjawat awam yang bertugas di barisan hadapan. Ini termasuk daripada Negeri Sabah dan persekutuan juga. Para jururawat dan jururawat yang telah bersara juga ada juga yang menjadi volunteer di sini. PPV tersebut beroperasi Isnin hingga Ahad bermula 8 pagi hingga 3 petang dengan sasaran sebanyak 300 dos vaksin setiap hari. Setakat 24 Jun, PPV Wisma Wanita telah merekodkan pemberian 3,750 suntikan dos pertama. Digerakkan penjawat awam sendiri sebagai barisan hadapan, PPV ini antara 54 pusat seumpama di seluruh negeri yang menjadi benteng untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Syafif Syairan Deni, RTM.